Okey, salam sejahtera kepada murid-murid. Semua murid, apa khabar? Sihat ke semua? Oh, kalau sihat semua, baguslah. Okey, hari ini cikgu ada ingin mengajar satu topik kepada murid-murid. Jadi, sebelum cikgu meneruskan pembelajaran hari ini, cikgu ingin meminta kepada semua murid untuk periksa di sekeliling anda. Jika ada sampah ke apa-apa ke, sila buang ke tu sampah ya. Okey, sebelum cikgu masuk ke topik hari ini, cikgu ingin menunjukkan satu tayangan video kepada murid-murid dan cikgu minta kepada murid untuk mengambil nota ataupun mengambil isi-isi yang penting yang terdapat dalam video tersebut. Okey, jom kita saksikan video itu terlebih dahulu. Okey, berdasarkan tayangan video tadi, cikgu ingin tanya kepada murid-murid apa yang murid-murid dapat melalui video tersebut, ataupun apa intipati ataupun apa isi-isi yang murid-murid nampak melalui tayangan video tersebut. Boleh sesiapa bagi tahu dekat cikgu? Okey, murid-murid nampak seorang lelaki melayani haiwan dengan tidak melayani haiwan itu tersebut. Yang kedua, murid-murid nampak tentang seorang lelaki melayani orang yang lebih tua. Yang ketiga, kita boleh tengok cara-cara orang melayani orang yang buta ketika melintas jalan. Oleh itu, hari ini cikgu ingin masuk kepada topik, iaitu tanggungjawab sosial, tanggungjawab bersama. Okey, melalui tayangan video tadi, ada seseorang lelaki menunjuk tanggungjawab sosial dia terhadap haiwan seperti kucing. Dalam video tadi, terdapatnya seseorang lelaki yang tidak melayani kucing dengan yang betul dan ada melayani kucing dengan secara yang betul. Begitu juga dengan video yang berkaitan dengan lelaki yang melayani orang yang lebih tua dan juga cara melayani orang buta ataupun orang yang tidak sempurna. Oleh itu, tanggungjawab sosial, tanggungjawab bersama adalah tugas seseorang individu di mana bertanggungjawab untuk menolong ahli masyarakatnya masing-masing. Tanggungjawab sosial, tanggungjawab bersama ini boleh meliputi melalui penjagaan alam sekitar, kebajikan, kesihatan dan keharmonian. Oleh itu, melalui tanggungjawab sosial dan tanggungjawab bersama ini adalah kita membuat sesuatu perkara itu berdasarkan keikhlasan hati kita sendiri dan tidak mengharapkan sebarang apa-apa balasan melalui orang lain. Jadi, cikgu ingin menerangkan bahawa apabila kita ingin membuat sesuatu perkara itu, kita harus ikhlas dan tidak mengharap apa-apa balasan pun terhadap orang lain. Okey. Seperti yang cikgu tahu, perkara-perkara yang meliputi tanggungjawab sosial, tanggungjawab bersama ialah kebajikan, keharmonian, keselamatan, menjaga kelestarian alam sekitar. Okey, jadi cikgu ingin menerangkan contoh-contoh tanggungjawab sosial masyarakat, tanggungjawab bersama. Ialah yang pertama, keharmonian masyarakat. Keharmonian masyarakat ini boleh dikaitkan dengan aktiviti gotong royong. Cikgu tahu setiap kampung mempunyai peranan masing-masing. Ada juga setiap kampung membuat kempen gotong royong. Jadi bila murid-murid mendengar satu maklumat mengenai gotong royong di kawasan kampung murid-murid, jadi perkara itu merupakan perkara asas yang di mana murid-murid boleh bertindak
dan melakukan perkara tersebut, di mana perkara itu merupakan tanggungjawab kita dan juga tanggungjawab masyarakat. Okey, contoh tanggungjawab sosial, tanggungjawab bersama yang kedua ialah kebajikan. Kebajikan merupakan seperti kita memberi derma kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Tapi perlakuan itu kita haruslah membuat dengan seikhlasnya hati, dengan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Okey, jadi contoh tanggungjawab sosial yang seterusnya ialah kelestarian alam sekitar. Kita dikelilingi oleh alam flora dan fauna. Jadi kita mempunyai tanggungjawab sendiri untuk tidak merosakkan alam flora dan fauna tersebut. Malah kita harus menjaga kepentingan alam flora dan fauna. Okey, bagi contoh tanggungjawab sosial, tanggungjawab bersama ialah kesihatan. Kesihatan ni boleh kita menyertai seperti kempen mendema darah, di mana kita boleh mendema darah kita kepada orang yang lebih memerlukan. Jadi bila kita bertindak sedemikian, kita merupakan dapat menyelesaikan tanggungjawab sosial dan tanggungjawab bersama di antara kalangan masyarakat kita. Okey, cikgu ingin masuk kepada kepentingan melaksanakan tanggungjawab sosial. Yang pertama ialah kepentingannya mengukuhkan hubungan antara anggota masyarakat. Pengukuhan hubungan anggota masyarakat ini boleh kita kaitkan dengan tanggungjawab sosial, seperti kita menolong masyarakat kita yang berada dalam kesusahan. Jika kita melakukan perkara yang baik, maka tanggapan orang lain terhadap kita adalah penilaian yang baik terhadap kita. Melalui perkara sebegitu, kita dapat mengukuhkan lagi ataupun merapatkan lagi silaturahim antara kita dengan masyarakat. Oleh itu, kepentingan melakukan tanggungjawab sosial ini dapat mengukuhkan lagi hubungan antara anggota masyarakat. Okey, kepentingan yang seterusnya adalah dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Hal ini demikian kerana segala tugasan ataupun segala tanggungjawab sosial seperti melakukan aktiviti gotong royong di kampung. Okey, apabila melakukan aktiviti gotong royong di kampung, kita melibatkan pelbagai kaum yang ada seperti kaum Melayu, India, Cina dan lain-lain lagi. Jadi jika kita menyertai aktiviti sosial ini, kita dapat mengukuhkan atau kita dapat menyatupadukan lagi antara anggota masyarakat, dan kita juga dapat melahirkan rasa kerjasama antara masyarakat itu sendiri. Okey, kepentingan tanggungjawab sosial yang seterusnya ialah dapat meringankan beban golongan orang yang tidak bernasib baik. Perkara ini dapat kita ketahui seperti dalam media sosial sekarang ini ada satu isu yang berkaitan seorang ustaz Abid Liu. Dia membuat video dia tentang membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan, tidak kira dari segi keuangan, tempat tinggal dan lain-lain lagi. Jadi perkara Ustaz Abid Liu itu merupakan tanggungjawab sosial, tanggungjawab bersama, kerana dia sanggup memberi atau membantu dari segi keuangan kepada masyarakat demi untuk menjaga keharmonian masyarakat setempat. Jadi melalui perkara ini, kepentingan tanggungjawab sosial juga boleh meringankan bebanan yang dialami oleh golongan yang tidak bernasib baik. Okey, kepentingan melaksanakan tanggungjawab sosial yang seterusnya ialah
dapat menjaga keselamatan penduduk setempat. Hal ini dikatakan sedemikian kerana apabila setiap kampung mempunyai ahli jawatan kuasa, tidak kira dari segi keceriaan, dari segi keuangan, dari segi keselamatan. Jadi melalui jawatan kuasa keselamatan ini, kita sebagai ahli kampung tersebut boleh menyumbangkan sedikit tenaga untuk menjaga keselamatan penduduk setempat. Sebagai contoh, kita boleh menjadi sukarelawan untuk menjaga keamanan kampung kita di setiap pintu masuk supaya tidak ada perkara yang tidak diingini. Jadi melalui sumbangan melaksanakan tanggungjawab sosial ini dapat kita mengelakkan sesuatu perkara yang tidak diingini dan menjaga keselamatan penduduk setempat. Seterusnya ialah melindungi kelestarian alam sekitar. Perkara ini dapat dikatakan melalui setiap badan-badan kerajaan kita membuat satu kempen, iaitu kempen penjagaan alam sekitar, sayangi alam sekitar, kempen gotong royong. Jadi bila kita menyertai kempen-kempen tersebut, perkara itu boleh menyedarkan diri kita sendiri untuk menjaga alam sekitar. Sebagai contoh, melalui kempen tersebut dapat menyedarkan diri kita bahawa kita tidak boleh membuang sampah merata-rata tempat, kerana perkara itu bukan tanggungjawab sosial kita sendiri dan juga bukan tanggungjawab sosial bersama. Jadi kepentingan melakukan tanggungjawab sosial seperti kita menyertai kempen tersebut dapat kita menjaga atau melindungi kelestarian alam sekitar. Murid-murid, cikgu akan masuk kepada isi yang seterusnya, iaitu peranan individu sebagai anggota masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab sosial. Peranan yang pertama ialah melibatkan diri kita dalam aktiviti masyarakat. Sebagai contoh, aktiviti kemasyarakatan ini boleh dikaitkan dengan aktiviti gotong royong, di mana aktiviti gotong royong yang boleh kita lakukan. Jadi melalui aktiviti gotong royong ini dapat kita eratkan silaturahim, bekerjasama dan sebagainya. Okey, peranan individu yang seterusnya adalah menjayakan aktiviti kesukarelawanan. Aktiviti kesukarelawanan ini boleh kita sertai seperti kita menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan, tidak kira dari segi keuangan, makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Cikgu ambil contoh seperti negeri Kelantan pada tahun 2014 mengalami banjir yang amat besar. Jadi ramai orang yang bertanggungjawab melakukan tanggungjawab sosial seperti menghulurkan bantuan dari segi keuangan, makanan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Jadi perkara ini merupakan tanggungjawab sosial, tanggungjawab bersama. Peranan individu yang selanjutnya adalah memberikan sumbangan dari segi masa dan tenaga. Di sini cikgu juga boleh kaitkan dengan aktiviti kesukarelawanan. Ingin cikgu beritahu, tindakan kesukarelawanan ini memerlukan korban dari segi masa dan tenaga. Kita haruslah melibatkan diri kita dan mengorbankan masa dan tenaga kita dan tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada orang lain demi untuk kepentingan masyarakat setempat. Peranan individu sebagai anggota masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab sosial ialah dengan memberikan sumber keuangan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana murid-murid jikalau mempunyai rezeki yang lebih atau mempunyai taraf hidup yang tinggi, kita perlu memberi sumbangan kewangan kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Sebagai contoh, terdapat pelbagai tragedi ataupun kes-kes yang berlaku, antaranya terjadi banjir, terjadi tanah runtuh dan
di situ ramai orang-orang yang memerlukan pertolongan dari segi tempat tinggal, makanan dan juga keuangan. Jadi tindakan kita sebagai masyarakat haruslah memberi tanggungjawab sosial seperti memberi sumbangan kewangan kepada orang yang lebih memerlukan. Peranan individu seterusnya ialah menyokong usaha yang dijayakan oleh pihak-pihak kerajaan. Hal ini seperti kita sekiranya terdapat sesuatu kempen kesukarelawanan yang memerlukan orang-orang ramai, jadi kita haruslah memberi sokongan, iaitu dengan menyertai aktiviti kesukarelawanan itu demi untuk menjaga perpaduan masyarakat setempat. Okey murid-murid, hari ini cikgu akan membuat satu aktiviti untuk kamu semua. Kamu semua suka tak nak buat aktiviti? Okey, aktiviti hari ini terbagi kepada dua kumpulan, di mana kumpulan A dan juga kumpulan B. Kumpulan A haruslah membuat satu lakonan yang bertemakan tanggungjawab sosial. Dan juga kumpulan A juga cikgu nak kamu semua membahagikan diri kamu kepada 15 orang satu kumpulan. Jadi kumpulan B pula cikgu akan suruh kamu semua buat satu poster, di mana poster itu kamu boleh letakkan kepentingan ataupun kamu boleh juga letakkan tentang tanggungjawab sosial. Jadi ahli kumpulan kamu juga terdiri daripada 15 orang. Okey, untuk masa kamu semua siapkan, arahan yang cikgu beri adalah selama 15 minit, iaitu 10 minit kamu untuk berbincang dan juga 5 minit untuk kamu mempersembahkan apa yang kamu buat. Okey, cikgu harap kamu semua bersedia dan kamu semua boleh mula membuat perbincangan. Okey murid-murid, setelah apa yang kamu selesai aktiviti sebentar tadi, cikgu ingin memberitahu kepada kamu semua bahawa melalui aktiviti tersebut boleh menyedarkan kepada murid-murid bahawa pentingnya sekiranya kita menjaga tanggungjawab sosial bersama ini. Jadi perkara ini juga memberi keuntungan dan juga manfaat kepada diri kita sendiri dan juga manfaat kepada orang lain sekiranya kita melakukan tanggungjawab sosial, tanggungjawab bersama. Okey, cikgu harap kamu semua akan faham tentang tanggungjawab sosial ini melalui aktiviti tersebut. Okey, masa pelajaran hari ini sudah nak hampir tamat. Jadi cikgu ingin merungkaikan ataupun membuat satu rumusan mengenai topik apa yang kita belajar hari ini. Jadi melalui topik tanggungjawab sosial ini, saya harap murid-murid dapat faham bahawa kita haruslah melakukan tanggungjawab sosial ini dengan seikhlas hati yang mungkin, dan juga kita tidak boleh mengharapkan apa-apa balasan daripada orang lain. Jadi cikgu harap sekiranya ada kempen ataupun anjuran-anjuran aktiviti yang dilakukan oleh pihak sekolah, pihak kampung, saya harap murid-murid dapat menyertainya, kerana perkara ini tidak pernah merugikan kepada murid-murid, malahan juga memberi manfaat yang penting kepada murid-murid. Okey, jadi setakat itu sahaja pelajaran kita hari ini. Saya harap murid faham dan mengambil nota-nota dan maklumat yang penting yang cikgu beritahu pada pembelajaran hari ini. Okey, terima kasih.